نور الفهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi puan-puan, tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, untuk mendapat keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk hari ini kita sambung hadis 40, tajuk yang ke-23. Kita sambung di muka surat 270 bagi buku yang Jawi. Buku Rumi 269. InsyaAllah 69 ya, dia lari satu muka. Okey, hari ini tajuk kecil kita iaitu Al-Quran itu hujah bagi engkau atau atas engkau. Ya, di mana itu matan hadis itu kita dah baca dan saya ambil balik sikit dia punya sebagai apa? Imbas balik ya, iaitu maksud hadis yang kita pelajari lepas, iaitu hadis yang ke-20 dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu katanya, bersabda Rasulullah SAW, suci itu sebahagian daripada iman dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi ruang antara langit dan bumi, dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu hujah atau dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita masuk ini huraian daripada Al-Quran itu hujah bagi engkau atau atas engkau. Hujah itu kita maksudnya dia punya huraian yang ini ya, kita faham huraiannya. Okey, teruskan. Okey, akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah menerangkan bahawa Al-Quran itu hujah atau dalil bagi engkau atau atas engkau. Ini bererti bahawa Al-Quran adalah menjadi hujah atau bukti yang kuat untuk menolong diri seseorang pada hari kiamat kelak atau menyusahkannya. Jadi penerangannya iaitu dia kata Al-Quran itu kalau kita ikut ajarannya kita akan dapat syafaatnya, ya, iaitu menolong kita pada hari akhirat, ya. Tapi kalau kita tak ikut ajaran Al-Quran, dia akan menyusahkan kita. Maksud masalahlah bagi kita kerana kita tak ikut ajaran Al-Quran dan menyulitkannya. Kalau tak ikut ajaran Quran, maka sulitlah bagi kita pada hari kiamat nanti, ya. Hingga azab ke atasnya, timbullah azab, ya, pada hari kiamat. Kerana apa? Kerana tidak ikut ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, ya. Jadi dia kata dan menyulitkannya hingga azab ke atasnya pada hari tersebut. Hari tersebut tu hari kiamat. Al-Quran menjadi hujah kebaikan bagi seseorang jika seseorang itu mengikuti pengajarannya. Jadi kalau kita ikut ajaran Quran, selamatlah kita pada hari akhirat nanti. Tapi kalau kita tak ikut, teruklah kita atau azablah kita pada hari kiamat nanti.
Contohnya ajaran Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Taala kata apa? Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Tiba-tiba kita tak ikut ajaran Al-Quran ni, kita bermusuh-musuhan, bergaduh, bersengketa. Jadi itu maksudnya kita membelakangkan ajaran Al-Quran. Pada hari akhirat esok, teruklah kita kena azab, ya. Jadi dia kata Al-Quran menjadi hujah kebaikan bagi seseorang jika seseorang itu mengikuti pengajarannya, dan menjadi hujah atas kejahatannya jika ia tidak menurutinya. Kalau tak ikut ajaran Quran, teruklah kita, ya. Maksudnya kenapa? Kita akan diazab pada hari kiamat nanti. Demikian menurut yang dipahamkan dari keterangan hadis yang bermaksud bahawa pada hari kiamat kelak akan dirupakan sebagai seorang lelaki yang mendakwakan orang yang menanggungnya yang beriman kepadanya, tetapi dia menyalahi perintahnya. Dia cerita bahawa bila hari kiamat nanti, Al-Quran ni dirupakan seperti seorang lelaki, ya. Dia datang di hadapan Allah Ta'ala dan dia mendakwa bahawa orang, maksud seseorang tu lah, si Fulan ni hidupnya membelakangkan hukum-hukumnya. Membelakang tu maksud tak ikutlah ajaran-ajaran yang berlandaskan Al-Quran tadi. Jadi ia Al-Quran berkata dalam dakwaannya kepada Tuhannya. Quran tu kata, ya, dia berkata kepada Allah, ya, hai Tuhanku, Engkau tanggungkan aku kepadanya, maka sejahatlah ia yang menanggung aku, dilampauinya hukum-hukum aku. Quran ni mengadu dah hadapan Allah Ta'ala, iaitu orang ni dia kata hidup dia di dunia, dia maksudnya tidak ikut hukum-hukum yang terkandung dalam Quran. Contohnya haram berjudi, haram berzina, dia lakukan juga. Haram maksudnya kita jual beli cara tipu, dia buat, ya. Jadi Quran ni mendakwa di hadapan Allah Ta'ala, orang ni telah pun melampaui hukum-hukumku. Maksudnya tak ikut hukum yang terkandung dalam Quran. Disia-siakannya, orang tu mensia-siakan apa yang ada dalam Quran tadi. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Quran yang perlu kita ikut tadi, disia-siakannya. Segala farduku, dia kata segala kewajipan, contoh solat, solat wajib, puasa wajib, zakat, dan sebagainya ni disia-siakan, tak buat. Maksudnya tak endah punya. Dicerobohinya maksiatku, malah melakukan maksiat lagi, ya. Sedangkan Al-Quran melarang kita jangan melakukan maksiat, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Tiba-tiba dia melakukan kemungkaran. Jadi dia kata dicerobohinya maksiatku. Maksudnya orang tu melakukan maksiat juga, tak takut dengan larangan-larangan yang terkandung dalam Al-Quran. Dan ditinggalkannya taat kepada aku. Ajaran Quran dah ada, hidup mesti berlandas pada Al-Quran, tapi dia tak ikut. Ditinggalkan taat kepada aku maksud tak ikut ajaran yang terkandung dalam Quran. Jadi Quran ni mendakwa di hadapan Allah Ta'ala. Dia datang dalam bentuk atau merupai lelaki, ya. Demikianlah dakwanya orang itu. Akhirnya ditunggangkan ke atas hidungnya ke dalam api neraka. Ditunggang tu ditolak muka ni, jatuh ke api neraka. Na'udzubillah. Kita ni kalau jatuh tangga pun turun muka dulu macam mana, ya. Sakit dia teruk kan. Ni maksudnya muka ni kumbankan dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Hidup di dunia ni tak ikut ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Ikut nafsu dia, ya. Ikut dia punya hasutan syaitan, ya. Kemudian Al-Quran itu memperkatakan kebaikan orang yang baik menurutinya. Quran ni pula dia kata mendakwa di hadapan Allah Ta'ala bagi orang yang baik, yang ikut ajaran Al-Quran, ya.
Ia berkata, Quran itu berkata, hai Tuhanku, kata, bahawa orang yang menanggung aku ini adalah orang yang memelihara hukum-hukum aku. Dia sebut nama orang tu. Simpulan-simpulan ni, hidup dia di dunia dulu, dia ikut hukum-hukum yang terkandung dalam Quran. Adalah haram, haram lah. Contoh haram berjudi, haram berzina, haram makan rezeki cara tak halal, dia ikut ya. Dia taat lah. Ya. 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 Kenapa? Tak dengar. Okey, tak apa. Okey. Hadis ke-23, 23. Ya. Uraian 270 muka surat ya. Jadi dia kata beramal dengan tuntutan-tuntutanku. Orang ni orang baik. Dia ikut hukum-hukum yang terkandung dalam Quran, beramal dengan apa yang disuruh dalam Quran. Contoh suruh sembahyang 5 waktu solat semalam, puasa di bulan Ramadan sebulan, ya, mengerjakan, maksud menunaikan zakat. Dia ikut perintah ni. Maksudnya menutup aurat dan lain-lain lagi kan. Jadi Quran tadi maksudnya mendakwa orang yang baik ni, maksudnya dia memelihara hukum-hukum yang terkandung dalam Quran, beramal dengan tuntutan-tuntutan aku, menjauhi maksiat kepada aku. Orang tersebut menjauhi maksiat, ikut bagaimana Quran larang. Dia tak buat maksiat ya. Apa larangan-larangan yang terkandung dalam Quran tu semua dia ikut ya. Serta mengikuti aku. Ni golongan yang baik lah, golongan yang beriman, ikut hukum-hukum terkandung dalam Quran, ikut maksudnya apa yang difardukan yang tersebut dalam Quran, menjauhi maksiat-maksiat yang tersebut dalam Quran. Jadi dia tanya orang yang baik ya. Demikianlah pengakuannya terhadap orang yang baik itu. Al-Quran ni dia mengaku pada orang yang baik, sebut nama orang tu. Kalau nama orang tu Ali lah, ya. Kalau nama orang tu Ahmad lah ya. Demikianlah pengakuannya terhadap orang yang baik itu, dan akhirnya dipakaikan kepadanya pakaian sutera. Orang yang baik ikut hukum hakam terkandung Al-Quran ni, dia akan dipakaikan dengan pakaian sutera. Sutera ni pakaian yang lembut kainnya, yang bagus ya. Kalau kita pakai selesa lah, sutera ni sangat-sangat, kalau harganya sangat-sangat mahal ya, sutera yang kulit ya. Jadi dia kata orang yang baik tadi yang ikut ajaran-ajaran yang terkandung dalam Quran ni dipakaikan dengan pakaian sutera dan mahkota diraja. Hidup di dunia tak pernah pun kita pakai mahkota diraja. Tapi kalau kita ikut ajaran yang terkandung dalam Quran, di akhirat nanti kita dipakaikan dengan pakaian sutera dan juga mahkota diraja, serta disogokkan kepadanya dengan segelas arak yang lazat tiada memabukkan. Disogok tu maksud diberi minum dengan segelas hidangan arak yang lazat ya, tidak memabukkan. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, hidup kita di dunia ni kita diharamkan minum arak, kerana arak di dunia ni dibuat oleh manusia. Arak yang dibuat oleh manusia ni bila kita minum kita jadi mabuk ya. Yang tak bergaduh pun jadi bergaduh, boleh menyebabkan membunuh. Jadi dia hilang siuman dia tadi ya, sebab minum arak. Tapi arak dalam syurga, arak yang tidak memabukkan. Kerana arak ni arak daripada Allah SWT sendiri, yang dibuat oleh Allah Ta'ala sendiri. Maksud kita minumlah banyak mana pun. Hingga disebut tentang nikmat-nikmat dalam syurga tu, adanya sungai madu. Satu sungai tu madu, ya Allah, apa sedapnya nak minum ya. Dunia ni pun tak ada sungai madu, sebab madu tu mahal ya. Adanya sungai susu. Nak minum susu, cedok ambil minum. Tak ada masuk semut, tak ada masuk habuk, tak ada apa pun. Itu dalam syurga. Adanya sungai arak. Sungai arak, bayangkanlah Allah Ta'ala jadikan arak tu satu sungai banyaknya ya. Nak minumlah, tak memabukkan. Jadi orang yang suka minum arak tu, maksudnya jangan minum arak. Sebab apa? Arak di dunia ni haram hukum dia, tak boleh minum sebab memabukkan. Sabar, nanti akhirat esok kita akan diminumkan dengan arak dalam syurga.
arak yang tidak memabukkan, ya. Okey. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah pahala bagi kamu. Ada kitab Quran tu banyak mendatangkan pahala bagi kita. Tapi bagi orang yang bijak lah, bagi orang tak bijak, atau dosa atas kamu. Bagi orang tak bijak boleh mendatangkan dosa. Bagi orang bijak dapat pahala, banyak pahala, gedung pahala. Tapi bagi orang yang banyak dosa, ataupun bagi orang yang maksudnya tak mau ikut ajaran Quran tadi, dosalah bagi dia. Ya, ada Quran tu boleh bawa kepada dosa. Maka ikutilah Al-Quran. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari kata ikutlah ajaran Quran tu. Allah Ta'ala perintah tutup aurat dengan sebaiknya. Allah Ta'ala perintah supaya kita jangan bermusuh-musuhan, berbaik-baik sesama sendiri. Jadi kita ikut. Allah Ta'ala perintahkan solat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan sebulan, wajib ikut semua tu. Maka ikutilah Al-Quran, dan janganlah Al-Quran mengikuti kamu. Kita ikut Quran, jangan Quran yang ikut kita. Maksudnya kita yang pandai-pandai sendiri. Maksud ni aku tak nak, ni aku nak. Kita maksudnya ajaran yang terkandung dalam Quran tu kita tak boleh terima. Kita sendiri yang pandai buat hukum sendiri tak boleh, ya. Kerana barang siapa mengikut Al-Quran, maka ia meletakkan dia ke dalam taman syurga. Siapa yang ikut ajaran Quran, dia letakkan diri dia berada dalam taman syurga. Taman syurga indah, hebat, seronok, ya. Yang tak pernah dilihat oleh mata, tak terlintas langsung di fikiran, tak terbayang langsung di hati kita dan sebagainya. Tiba-tiba tengok syurga, Allahu Akbar, hebatnya, ya. Tak ada di dunia ni, ya, sehebat macam tu. Dan barang siapa yang diikuti oleh Al-Quran, itu Al-Quran mengikutinya, dia membelakangkan ajaran Quran, Quran kena ikut dia pula, ya, maka dicampakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Manusia ni hidup dia di dunia, maksud tak mau ikut Al-Quran, membelakangkan Quran, membelakangkan hukum hakam yang terkandung dalam Quran, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Na'udzubillah min zalik, ya. Biarlah kita tergolong dalam golongan orang yang ikut hukum-hukum yang terkandung dalam Quran, bukannya Al-Quran yang ikut dia. Ya. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah dengan mengatakan Al-Quran itu hujah bagi engkau dan atas engkau. Itu Nabi terangkan kita tu, masuk Quran tu. Kalau kita ikut ajarannya, selamat dunia dan akhirat. Tak ikut ajarannya, azab bagi kita. Hidup di dunia tak selamat, akhirat esok kita akan diazab oleh Allah SWT, dicampakkan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik, ya. Okey, seterusnya lagi. Bagi itu bab Al-Quran sebagai hujah, ya. Okey, yang keempatnya, tajuk kecilnya, hal manusia menjual dirinya. Ya. Setelah itu baginda menerangkan hal manusia, iaitu tiap-tiap manusia berpagi-pagi atau bangun pagi, maka ada yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya. Kita bangun pagi tadi, bangun pagi tadi dah baca doa bangun pagi tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun terus ke bilik air, bersihkan diri, lepas semua berwuduk, kemudian kita pun solat, ya. Pagi-pagi kita dah mulakan dah, ya. Dah solat apa dia kata? Tu maksudnya menjualkan diri kepada Allah. Menjual tu maksudnya menghambakan diri kita kepada Allah. Kita solat, ya. Lalu dimerdekakan dia daripada api neraka. Maksud dia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, melakukan perintah-perintah Allah tadi, maka dia dijauhkan daripada api neraka. Dan sebaliknya pula, kita bagi manusia yang bangun pagi tadi dengan sembahyang pun tak, semua tak, doa lagi tak baca lah, apa semua perintah Allah tak buat, maka dia akan dibinasakan. Dibinasakan.
di hari akhirat nanti. Nauzubillah. Jadi manusia itu terbahagi kepada dua bahagian. Manusia itu ada dua jenis. Yang satu taat, yang satu tak taat. Okey. Pertama, yang menjual dirinya kepada Allah dengan cara mengerjakan amal soleh. Ini hak baik. Bangun pagi-pagi lagi, dia dah maksudnya menghambakan diri dia pada Allah, taat menjalankan perintah Allah tadi, solat, berzikir, baca Quran, itu mengerjakan amal soleh, ya. Maka dengan perbuatannya ini Allah merdekakan dia dari kesengsaraan azab. Oleh kerana perbuatan dia yang baik tadi, yang taat pada perintah Allah Ta'ala tadi, maka Allah Ta'ala jauhkan dia daripada maksudnya azab api neraka. Azab api neraka, na'udzubillah, ya. Tak tertanggung oleh kita, ya. Sengsara dia, kesengsaraan azab. Sengsara ni teruklah kena azab, nak kena bakar. Na'udzubillah. Yang kedua pula, tu golongan yang pertama tadi, golongan yang taat, ya. Golongan kedua pula, yang menjual dirinya kepada syaitan dan kepada hawa nafsunya. Ni bangun-bangun pagi, celek-celek mata tu, terus dah. Maksudnya tidak taat pada Allah, semayang tak, semua tak. Dia dengan urusan dia. Kalau dia ni maksudnya terlibat dengan judi ke, dengan riba ke, dengan apa ke, dia nak meneruskan pekerjaan maksiat dia tadi. Jadi dia kata dia menjual dirinya kepada syaitan dan kepada hawa nafsu dia. Habislah ikut hasutan syaitan, ikut dorongan hawa nafsu. Semayang tak, semua tak tadi, dengan mengikuti kehendaknya, ikut kehendak hawa nafsu dan syaitan tadi, lingkup ni, rosak ni, ya. Teruk dia nanti kena azab di hari akhirat nanti. Maka dengan usaha ini dia sendiri membinasakan dirinya, dia merosakkan diri dia, dia sendiri mencampakkan diri dia ke arah kebinasaan. Di dunia tak selamat, akhirat pun tak selamat. Na'udzubillah. Kalau bangun pagi dengan tak solat, bayangkanlah, segala amal yang hari itu semuanya tak ditulis sebagai pahala. Amal baik dia tak dicatat pahala, sebab dia tak mulai dengan solat tadi. Rugilah orang ni, ya. Maka nyatalah bahawa tiap-tiap manusia ada yang berusaha untuk membaikkan dirinya. Ada manusia tu dia terbagi pada dua golongan. Satu yang untuk ke arah kebaikan, dan ada pula yang berusaha untuk merosakkannya. Ada pula yang suka untuk melakukan maksiat, kejahatan, ya, kemaksiatan, ya, dengan tak semayang dia, dengan makan rezeki daripada maksud hasil-hasil pencarian yang tak halal, ya, melakukan maksudnya larangan-larangan Allah, ya. Jadi orang yang berusaha untuk taat kepada Allah bermakna menjual dirinya kepada Allah. Orang yang taat pada Allah tu maksud menjual diri tu, menghambakan diri kepada Allah. Menghamba tu ikut perintah. Kita ni hamba, rendah tahap kita. Yang maha tinggi Allah. Jadi kita menghambakan diri kita, merendahkan diri kita, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata orang yang berusaha untuk taat kepada Allah bermakna menjual dirinya kepada Allah, dan ia dibebaskan dari sengsara. Selamatlah orang yang taat pada perintah Allah. Hidup dia maksud ikut apa yang dia maksudnya diajar dalam Quran dan hadis tu, apa yang diperintah oleh Allah tu dia buat, ya. Maka selamatlah dia daripada siksaan, ya. Sebaliknya, orang yang bekerja untuk melakukan maksiat, orang untuk buat maksiat ni pula dia kata kepadanya bermakna menjual dirinya dan menukarnya dengan kebinasaan. Orang untuk buat maksiat, buat larangan-larangan Allah ni, ya, membelakangkan perintah-perintah Allah ni, dia maksud menjual diri dia dengan kebinasaan. Dia menjual tu maksud membiarkan diri dia ni akan binasa, akhirat esok akan dapat azab Allah. Akibatnya ia menerima kesusahan. Hidup di dunia pun tak senang tahu mana, akhirat esok dia dalam keadaan susah, lagi susah, lebih susah lagi, ya.
Jadi itu dia ada dua golongan tadi. Ada yang golongan yang baik, yang taat, ada golongan yang ingkar. Kita ni mohon pada Allah, mudah-mudahanlah kita tergolong dalam golongan yang taat tadi. Tak mau golongan yang ingkar. Golongan yang ingkar akan diazab pada hari akhirat nanti ya, dengan azab yang pedih. Dalam Al-Quran ada diterangkan mengenai pembelian Allah akan diri orang-orang yang beriman. Ya. Seandainya mereka sudi menjualnya untuk mendapat bayaran yang semahal-mahalnya, yang tidak ternilai banyaknya. Jadi maksud dalam Al-Quran dia ada menceritakan tentang orang tu sanggup menjual diri. Menjual diri itu maksudnya memperhambakan diri dia, berkorban. Berkorban diri dia, berkorban tenaga dia, berkorban harta benda dia, berkorban masa dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Ini ayat Quran ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman diri-diri, jiwa-jiwa mereka. Allah Ta'ala beli maksudnya diri kita. Kalau kita ni beriman pada Allah, suka melakukan ketaatan pada Allah, Allah Ta'ala beli diri kita. Beli itu maksudnya Allah Ta'ala suka lah. Allah Ta'ala akan bagi kita balasan dia, ganjaran dia, pahala dia ya. Jadi dia kata orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman diri-diri, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Kalau harta kita tu kita dihabiskan untuk infak di jalan Allah, maka harta kita ni akan juga mendapat balasan pahala daripada Allah Ta'ala. Ada harta walaupun sikit tapi digunakan untuk ke jalan Allah, untuk membuat wakaf, untuk buat fisabilillah lah. Maka harta-harta ni juga akan dibalas Allah Ta'ala pahala ya. Yang kita habiskan harta ni untuk di jalan Allah tadi, Allah Ta'ala akan bagi pahala ni, ganjaran dia. Jadi kata jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan balasan bahawa adalah bagi mereka syurga. Kita sanggup maksudnya memperhambakan diri kita, melakukan amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita menggunakan harta-harta kita tadi untuk ke jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi balasan syurga. Itu yang maksudnya hebatnya, iaitu hendaklah mereka berperang pada jalan Allah. Pada zaman Nabi dulu ada peperangan kan, orang yang sanggup berperang di jalan Allah, Allah Ta'ala akan bagi balasan yang setimpal ya. Lalu mereka membunuh orang yang berperang ni. Kalau dia menang, dia dapat bunuh orang. Dia menanglah, menang menegakkan Islam ya. Tapi kalau dia kalah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Bila terbunuh tu mati. Mati tu sebut mati syahid. Syahid, bila dia mati syahid kerana berperang di jalan Allah, maka dia mendapat balasan syurga dari Allah Ta'ala. Balasan yang setimpal ya. Sebagai satu perjanjian yang benar. Itu perjanjian Allah yang benar. Orang yang sanggup maksudnya maksud berjuang di jalan Allah, diri dia ya, sampai dia terbunuh, maka Allah Ta'ala akan bagi dia balasannya syurga. Dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran disebut janji Allah tu. Kerana bukankah tidak ada yang menyempurnakan dengan janjinya lebih daripada Allah. Sebenarnya janji Allah tu adalah tepat. Janji Allah tu adalah benar ya. Jadi dia kata bukankah tidak ada yang menyempurnakan dengan janjinya lebih pada Allah. Kita manusia ni pun janji tak betul kadang-kadang. Tapi janji tak betul. Tapi janji Allah itulah yang tepat. Janji Allah itulah yang benar.
Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah Ta'ala kata nak bagi balasan syurga, syurgalah Allah akan bagi orang beriman, orang yang tadi ni melakukan suruhan-suruhan Allah, sanggup berjuang di jalan Allah, ya. Karena itu maka bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepadanya. Jadi sebelum kita lahir kita dah janji dengan Allah. Sebelum kita lahir ke dunia ni, ya, kita dah janji dengan Allah. Kita nak mai ke dunia ni nak buat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nak buat kebaikan-kebaikan. Benda-benda yang tak baik tu kita akan cegah, kita akan larang, kita tak mau. Ya, tu janji kita dengan Allah, ya. Karena yang demikian ialah kemenangan yang besar bagi orang yang menunaikan janji dia tadi. Dia janji Allah nak mai dunia nak buat baik, maka dia buat baik. Maka Allah akan bagilah balasan pada dia, itu syurga Allah, ya. Jadi itulah kemenangan yang besar, itulah yang kita cita-cita, kita nak sangat ni. Hidup di dunia ni kalau kita susah tak apa, di akhirat naklah kita ni masuk selamat. Di akhirat esok kita mendapat kesenangan bila kita taat pada perintah Allah tadi. Pak Allah dah janji, ya. Sebahagian ulama berkata, tiada jual beli yang semulia ini. Tak ada jual beli yang semulia ni, maksudnya kita mempertaruhkan diri kita ni, jiwa kita ni untuk melakukan ketaatan pada Allah, ya. Kerana yang membeli ialah Tuhan. Sebut membeli itu Tuhan. Contoh pagi kita solat, pagi tadi kita bangun, kita solat subuh, ya. Walaupun kadang subuh tu lihat nak bangun dengan sejuk dia, dengan rasa mengantuk lagi, tapi kita ingat bahawa ni adalah perintah Allah, kewajipan yang nak kita tunaikan, maka kita buat. Itu dia kata ibarat kita maksudnya kita berjual beli dengan Allah. Maksud dia sanggup ni bersusah payah diri kita ni untuk melakukan kewajipan ataupun perintah Allah dan taat pada Allah tadi. Dia kata tiada jual beli yang semulia ini kerana yang membeli ialah Tuhan, Allah yang beli kita. Sebab kita sanggup tinggal tempat duduk, sanggup solat, sanggup, ya. Kenapa? Nak tunaikan kewajipan tadi. Sebagai kita seorang hamba pada Allah, kita wajib melakukan suruhan-suruhannya. Yang menjual adalah orang yang beriman. Yang menjual diri itu adalah orang beriman. Orang tak beriman tak mau bangun pagi Allah ngantuk, tak payahlah makan sembahyang, ya. Sejuk ni lihat, ya. Iblis lagi ikat dia lagi, kan. Bila seorang tu tidur malam, dia kata diikat oleh iblis dengan 3 ikatan, ya. Bila dia bangun pagi tu, dia bangun, dia baca, dia sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Putus ikatan pertama. Ada lagi 2 ikatan. Dia masuk bilik air pula, dia bersihkan diri, dia mandi apa semua, ambil wuduk apa semua. Putus lagi 1 ikatan. Tinggal lagi 1 ikatan. Kemudian dia pergi tempat solat pula, dia solat, maka putus lagi 1 ikatan. Cukup 3 ikatan tu. Ikatan apa? Belitan iblis yang menyebabkan kita rasa malas lihat. Masa nak sembahyang, masa berat, malas dan sebagainya tu. Jadi bila dah tak ada ikatan iblis syaitan tadi, maka kita hidup itu bebaslah, seronoklah nak buat amal ibadah apa-apa, rasa cergas. Tapi tak nampak. Setengah orang dia kata, orang yang tak sembahyang tu duduk dalam belit iblis tu. Duduk belitan, duduk dalam belit iblis syaitan tadi. 3 belitan tadi, bayangkanlah dengan dia bangun dengan tak doa dia, dengan tak wuduk dia, dengan tak solat dia, duduk dalam belit tu. Itulah kalau malas lagi bertambah malas, kalau jahat lagi bertambah jahat, ya. Jadi dia kata orang yang menjual diri dia ni pada Allah Ta'ala ni, iaitu orang yang beriman saja. Orang beriman ni orang yang taat pada Allah, yang takut dengan siksaan Allah. Yang dijual ialah dirinya, diri kita ni. Kita solat, kita sedekah, kita buatlah apa-apa kebaikan tadi, ibarat menjual diri kita, menghambakan diri kita pada Allah. Yang dijual ialah dirinya, jiwanya atau harta bendanya. Harta benda sanggup dihabiskan untuk ke jalan Allah, ya, bersedekah, keluar zakat, ya, wakaf, infakkan, ya,
mana-mana sekolah kadang-kadang sekarang ni pandemik COVID-19 ni, sekolah-sekolah susah untuk sekolah asrama, tahfiz susah ke apa, dia sanggup infakkan duit dia tadi ya ke jalan Allah. Sedang bayarannya ialah syurga. Tu hebat tu. Allah Ta'ala beli diri dia tadi, jiwa dia tadi, harta benda dia tadi, dan bayaran yang Allah Ta'ala bagi adalah syurga pada hari akhirat nanti. Itu untung syurga. Kita ni nak sangat, ya Allah, masukkanlah aku dan syurga-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu. Tak pada Allah. Nak syurga Allah, tak kiralah syurga Firdaus ke, syurga Ma'wa ke, syurga apa pun nama dia syurga, jadi nama dia syurga. Minta pada Allah nak masuk syurga ya. Ayat ini menurut kata Imam Nawawi menjadi alasan pula bahawa dalam berjual beli hendaklah didahulukan memberikan barang. Nak jual beli ni maksudnya bagi barang dulu dari menerima wang. Bagi barang dulu baru kita nak jual beli kan, kita ambil barang, nak beli gula, bagi gula dulu. Lepas tu baru pembeli tu bagi duit kita. Tu dia dah. Kerana ini Tuhan mewajibkan orang yang beriman berjuang di jalan Allah lebih dahulu. Kemudian barulah menerima balasannya. Sebab tu Allah Ta'ala kata contoh orang berperang, tapi perang dulu sampai terbunuh, mati syahid. Balasan dia nanti adalah syurga ya. Sebaliknya tidak ada balasan kalau tidak ada lebih dahulu perjuangan atau pekerjaan. Tak buat apa-apa, manalah nak dapat dia punya ganjarannya. Contohnya kita tak jual apa-apa, mana nak dapat duitnya? Kena jual dulu baru dapat hasil dia. Pekerjaan dia tu juga, buat kerja dulu baru dapat gaji. Kerja tak buat, tak tahu nak gaji, siapa nak bagi? Jadi dia kata sebaliknya tidak ada balasan kalau tidak ada lebih dahulu perjuangan atau pekerjaan. Kena ada perjuangan, kena ada pekerjaan dulu baru dapat balasan dia. Itu Allah Ta'ala ibaratkan ya, bahawa kita sanggup bersusah payah menjalani perintah Allah Ta'ala ni, nanti Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dia, iaitu syurga ya di akhirat nanti ya, mudah-mudahan. Jadi rasanya kalau sempat lagi kita habiskan, kalau tak sempat tak apalah. Okey, kita tengok petunjuknya. Petunjuk tu macam masuk sisi penting lah atau dalalahnya. Ya. Okey. Hadis yang ke-23 tersebut menunjukkan bahawa suatu hakikat yang harus dimengerti oleh orang Islam ialah tiap-tiap perbuatan yang disyariatkan tidaklah semata-mata merupakan perintah yang wajib dilaksanakan sebagai satu tanggungjawab, tetapi adalah juga merupakan satu perbuatan yang mempunyai mutu dan nilai yang sangat tinggi dalam pandangan agama, sama sekali tidak dapat dibanding dengan harga mata benda dunia. Maksudnya kita buatlah ketaatan kepada Allah Ta'ala tu, nilai di sisi Allah Ta'ala tu sangat tinggi ya. Tak dapat nak dibanding dengan harga di dunia ni, duit ringgit ke, emas ke, dan sebagainya ya. Jadi maksud buat ya kebaikan tu, balasannya Allah Ta'ala akan bagi ya. Jangan kita nak bandingkan pula. Kalau aku sembahyang subuh ni agak-agak Allah Ta'ala nak bagi aku berapa ketua iman pahala dia, tak payah ya. Allah Ta'ala sendiri yang menilai, Allah Ta'ala sendiri yang bagi ya. Kita buat ya pahala dan ganjaran Allah Ta'ala bagi ya. Tak ada nilai di dunia ni dia. Walaupun kita bandingkan dengan duit ringgit ke harta benda, tak ada nilai. Kalau duit ringgit 1000 tak ada apa, lebih pada tu lagi kan. Macam orang sembahyang sunat sebelum subuh kan, Allah Ta'ala kata orang tu kaya. Orang yang sempat sembahyang sunat sebelum subuh tu dia kaya, maksudnya lebih daripada segala apa isi yang ada di alam. Yang alam ni ada apa? Dia tengok minyak, ada kekayaan kan. Lagi apa lagi, emas ya. Lagi apa lagi, sumber-sumber alam ni semua ada dalam muka bumi ni, alam ni. Tapi Allah Ta'ala kata orang tu lebih kaya daripada apa yang ada isi bumi, Tu maksudnya hebat ya.
Perbuatan-perbuatan itu termasuklah perkataan yang ditetapkan agama seperti Alhamdulillah. Kita berzikir, kita sebut Alhamdulillah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dan Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan perbuatan yang dikerjakan melalui anggota seperti sembahyang. Sembahyang buat dengan cermat. Buat maksudnya di awal waktu, ya. Buat dengan sempurna, ya, hebat tu, ya. Dan yang dilakukan dengan harta benda seperti sedekah. Kita sedekah ke orang. Hari-hari kena mulakan sedekah dah. Sedekah orang jangan diungkit-ungkit balik, jangan diingat-ingat. Ibarat tangan kanan keluar, tangan kiri tak tahu. Ya. Kita sanggup bersedekah, kita sanggup berzikir, kita sanggup bersemayang tadi. Dan yang dilaksanakan dengan kekuatan jiwa seperti sifat sabar. Jiwa kita ni maksudnya dapat maksud ditanam dengan sifat sabar, hebat, ya. Jadi kita disuruhlah tu, ya, bahawa semayang, sedekah, sabar dalam hidup kita, ya. Semuanya mengandungi hikmah yang tidak mungkin dimengertikan betapa tinggi falsafah dan nilai ukuran ganjarannya yang amat besar kecuali oleh orang yang pernah merasai kelazatan yang hidup dengan subur dalam jiwanya. Orang iman dia kuat ni, hebat ni, maksudnya dia sanggup buat apa yang diperintah Allah Ta'ala tadi, ya. Contohnya berzikir, ya, iaitu solat, bersedekah, iaitu sabar dalam segala ujian Allah, ya. Sebagai contohnya ialah apakah yang akan percaya kalau dikatakan Alhamdulillah memenuhi timbangan atau memenuhi ruang antara langit dan bumi ini. Kalau ikut logik akal kita percaya lah. Bila sebut Alhamdulillah tu iaitu memenuhi timbangan Allah, atau memenuhi ruangan antara langit dengan bumi ini, memenuhi ruangan. Kalau logik akal kita lah. Padahal timbangan itu tidak pernah dilihat. Kita tak pernah pun tengok timbangan Allah Ta'ala tu. Tapi kita yakin, percaya, sebab ada disebut dalam Quran dan hadis, ya. Jadi keyakinan kita tu lah maksudnya yang hebat, ya. Sedang ruang itu adalah luas, antara langit dan bumi ni luas, kata. Kalau ikut logik akal betul kan, boleh kan, kata. Pahala tadi memenuhi, kata, antara ruang langit dan bumi. Bila kita sebut tadi Subhanallah, Alhamdulillah tadi, ya. Mungkinkah Alhamdulillah itu dapat memenuhi tempat yang seluas itu? Kalau kita ikut logik akal kita heran lah, ya. Tapi itu semua adalah kuasa Allah. Jawapannya tidak dapat dicari dari dalam dunia ni, tetapi dicari dari jiwa dan hati orang yang beriman. Orang beriman tu tengok kehidupan dia macam mana, tenang, sabar, ya. Jadi dia redha. Allah Ta'ala bagi yang ini makan nasi elok tak sedap, tak apalah, redha, ya. Tapi kalau orang tak beriman tu keluh, meluh, ya. Banyak sumut-sumutan. Tapi bagi orang beriman tu, apa yang aku ada ni, rezeki macam ni, makanlah macam ni. Walaupun orang ni elok tak sedap, ikan apa, contohnya ikan tenenung dia, tak apa, rezeki untuk hari ini, esok rezeki untuk esok pula. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah rezeki kita masing-masing. Cuma banyaklah sisi amalan, banyak kita baca selawat, ya, banyak kita masuk berzikir, ini dah rezeki kita Allah tambah lagi. Tapi kalau mikir pemalas, selawat pun tak mau baca, amalan-amalan pun tak mau buat, tu menyebabkan rezeki semakin sempit, ya. Ada susah tu tengok susah sangat, Masya Allah. Sampai ibarat kata macam nak terbenam, nampak tu, ya. Tapi bagi orang beriman, kalau dia susah pun nampak tak ada lah teruk sangat, ya. Daripada orang kata jiwa dia tadi yang tenang tadi, ya. Kerana persoalan ini adalah persoalan iman, yang kata tadi ni, ya. Orang beriman tadi, hati dia tadi, ya, maksudnya hati dia tadi tenang, redha dan sebagainya. Bukan persoalan kebendaan yang dapat ditemui di dunia. Maksudnya di dunia ni tak dinilai lah, ya.
kita wajib beriman dan yakin serta percaya dengan janji-janji Allah. Percaya dengan kuasa Allah. Tengoklah macam tadi ibarat tadi ya. Dia kata bacaan Quran kita tu ataupun Al-Quran tu boleh menyerupai lelaki dan mendakwa diri seseorang di hadapan Allah Taala. Kalau akal kita macam mana lah Quran tu nak menyerupai lelaki. Tu adalah kuasa Allah. Ya, kuasa Allah ni. Kalau kita baca surah Yasin kita di akhirat nanti, iaitu kulit-kulit kita ni semua boleh bercakap. Bayangkan. Kalau logik akal macam mana kulit nak bercakap? Ada kan mulut kita heran. Tapi sebenarnya itu kuasa Allah. Allah berkuasa buat apa saja. Ya, kita tak boleh petikan. Kita kena yakin dan percaya. Okey, yang keduanya pula dia kata bahawa petunjuk yang kedua iaitu bahawa Al-Quran adalah hujah atau alasan dan bukti yang jelas menyaksikan di akhirat kelak akan kebahagiaan orang yang mematuhi pengajarannya dan kecelakaan orang yang tidak mengikutinya. Al-Quran tu dia kata kalau kita ikut ajarannya selamat. Kalau tak ikut ajarannya celaka. Itu yang takut celaka tu tak baiklah. Atau Al-Quran itu menjadi kawan. Konoklah kalau kita masuk kubur dan berada di akhirat nanti, Al-Quran itu sebagai kawan, teman kita. Orang masuk kubur seorang aja. Kita masuk, contoh dia baca Quran, ada teman, ada kawan. Itu Quran tadi. Atau Al-Quran itu menjadi kawan dan pembela bagi orang yang patuh kepadanya. Dia bela kita ni, dia jaga kita ni. Kalau nak kena masuk azab, dia jaga kita. Memberi syafaat pada kita. Bagi orang yang hidup dia berlandaskan ajaran-ajaran Al-Quran. Selamat dia di akhirat nanti ya. Jadi dia kata Al-Quran itu menjadi kawan dan pembela bagi orang yang patuh padanya atau lawan. Lawan tu tak mau ikut ajaran Quran. Dan pendakwa bagi orang yang membelakanginya. Siapa yang membelakangi Quran, tak mau ikut ajaran Quran, teruk dia lah ya. Semasa hidup di dunia, dia teruklah kena azabnya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan sabdanya wal Quran hujjatun laka au alaika. Quran tu dia kata hujah bagi engkau ataupun atas engkau. Okey, pengajaran yang ketiga. Kita habiskan dah, tak banyak dah tengok ini ya. Juga hadis tersebut menunjukkan bahawa pada usaha manusia terletak kemerdekaan pribadinya dan kemusnahannya menurut ke arah mana yang dibawanya. Tiap-tiap orang tidak terlepas dari keadaan ini. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah, iaitu ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Dalam hidup kita ni, dia kata sebagai manusia dua benda, sama ada nak taat Allah ataupun tak nak taat Allah. Kalau kita taat pada Allah, ibarat kita menjual diri kita kepada Allah. Dia akan dimerdekakan daripada api neraka, azab api neraka. Tapi kalau dia membelakangkan hukum-hukum yang terkandung dalam Quran, maka dia akan dibinasakan. Na'udzubillah. Akan mendapat azab Allah akhirat. Jadi itu dimasukkan dalam neraka. Menjual diri berarti ada penjualnya. Kita nak jual barang lah, ada penjual. Ada pula pembelinya. Jadi kita jual diri kita kepada Allah, pembelinya adalah Allah. Dan ada juga pembayaran. Contoh kita jual barang. Ini penjual, kita jual. Pembeli yang membeli. Dah beli dia akan bayar duit. Gitu ya Allah maksudnya kita buat ketaatan pada Allah tadi, amal ibadah, suruhan-suruhannya tadi. Ibarat kita jual diri kita pada Allah dan pembelinya adalah Allah. Dan balasannya, bayarannya Allah yang bagi ya. Yang menjualnya ialah manusia. Kita lah manusia jual diri kita pada Allah. Penjualannya ialah diri kita dan apa yang dimilikinya dari tenaga dan harta bendanya. Apa yang kita ada, harta benda, tenaga kita habiskan di jalan Allah. Tenaga kita ni, contohnya kalau orang berperang tadi sanggup mati di jalan Allah, maka
maka dia akan dapat dah nanti balasan daripada Allah, bayarannya iaitu syurga Allah. Pembeliannya ialah Allah. Pembeli itu adalah Allah. Allah membeli kita, maksudnya kita sanggup buat ketaatan tadi, Allah beli kita. Tu kalau buat ketaatan. Kalau buat jahat, pembelinya adalah syaitan. Buat maksiat, berjudi lah, berzina lah, rompak lah, lagi makan rasuah lah, riba lah. Siapa dia pembeli dia? Pembeli dia adalah syaitan. Syaitan beli orang tu, balasannya adalah dosa dan dimasukkan dalam neraka. Pembayarannya ialah kebahagiaan. Kalau orang tu masuk menjualkan diri dari jalan Allah tadi, sanggup melakukan ketaatan pada Allah, bahagialah dia dunia dan akhirat. Tapi kalau pembeli dia tadi adalah syaitan, ikut hawa nafsu dan sebagainya, maka kecelakaanlah bagi dia. Akhirat itu akan ditempatkan dalam neraka. Na'udzubillah. Syurga atau neraka. Syurga bagi orang beriman, neraka bagi orang yang membelakangi ajaran-ajaran yang kandung dalam Quran, ya. Okey, istilah menjual dirinya yang dimaksudkan ialah membiarkan diri untuk mendapatkan keredaan Allah. Kita maksudnya kita jual diri kita ni, maksudnya kita melakukan ketaatan pada Allah supaya Allah Taala redha dalam hidup kita, mendapat mardhatillah. Itulah cita-cita kita, niat kita buat sesuatu, niat kan lillahi ta'ala, kita mendapat redha Allah. Atau kesukaan syaitan. Ada juga orang buat sesuatu tapi ikut hawa nafsu, ikut dorongan syaitan, habislah dia tak dapat keredaan Allah, ya. Setiap orang tidak terlepas dari salah satu. Hidup kita ni macam itulah. Setiap seorang ni tak lepas dari salah satu. Sama ada hidup untuk dapat redha Allah, ataupun hidup ikut hawa nafsu ataupun hasutan syaitan. Tetapi orang Islam yang mengerti falsafah hidup beragama memilih dan menjual dirinya kepada Tuhannya. Orang yang beriman ni dia pilih diri dia untuk menjual diri dia kepada Allah, iaitu melakukan ketaatan pada Allah, menghambakan diri dia kepada Allah, ya, buat yang Allah Taala suruh, jauhi yang Allah Taala larang. Itu bagi orang beriman. Karena dari Tuhannya dia datang dan kepadanya dia kembali. Kita takut ni, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, hidup kita ni tak lama. Kita datang kepada Allah. Datang tu tak apalah, kita lahir, kita baby kecil, bayi, tak apalah. Nak balik ni yang kita takut. Nak balik ni kita nak bawa ni apa-apa amalan kita kat dunia ni, baik atau jahat. Jadi kita akan kembali kepada Allah, ya. Datang pada Allah dan kembali kepada Allah. Kembali dengan membawa apa? Dosa ke pahala? Kalau bawa pahala, alhamdulillah. Kalau bawa dosa, na'udzubillah, takut, ya. Maka seluruh hidup dan kehidupannya dikorbankan, diserahkan kepadanya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat Islam di zaman dahulu. Kita tengok umat Islam zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in dan sebagainya, ya. Semuanya mereka ni taat pada perintah Allah, ya, beribadah pada Allah dengan sehebatnya, ya. Semuanya hafal Quran, hebat, ya. Iaitu di antaranya ada yang sanggup mati kerana Allah. Zaman Nabi, zaman sahabat, tengok, ya, berlaku peperangan, sanggup mati di jalan Allah, ya, pergi berperang. Kalau tak menang, terbunuhlah dia, mati disebut mati syahid, ya. Tapi kalau menang menegakkan agama Allah, ya. Jadi dia sanggup mati kerana Allah. Yang berani mengeluarkan harta benda mereka berani mengeluarkan untuk ke jalan Allah, ya, kerana mempertahankan agama, ya. Yang berani menghadapi susah kerana kebaikan umatnya. Tengok Nabi dulu susah, ya. Akhirnya tengok kita senang-senang hidup, ya. Lahir-lahir dah sebagai seorang anak Islam dah, dah senang dah, ya. Zaman Nabi nak tegakkan Islam punya susah, ya. Dalam berperang, maksudnya di pulau oleh pokok kafir dan sebagainya. Sebab apa Nabi dan sahabat-sahabat ni sanggup bersusah payah ni? Untuk kebaikan umat dia, untuk kita.
Sebab itulah kita maksudnya Allah kena cinta Nabi, sayang Nabi, berterima kasih kepada Nabi atas susah payah Nabi lah Islam berkembang sampai hari ini. Kalau tak ada susah payah Nabi ni, tak ada lah Islam sampai hari ini, ya. Dalam sejarah Islam ada diceritakan bahawa sewaktu Rasulullah menggerakkan umat Islam ke medan perang Tabuk, ya, baginda mengumumkan dari atas mimbar keperluannya kepada bantuan dari mereka. Maksudnya sewaktu Nabi ni nak ke medan perang Tabuk ni, kata Nabi naik atas mimbar dan Nabi bagi tahu ada siapa yang sanggup maksudnya memberi harta benda dia untuk ni lah di jalan Allah ni, ya, untuk dibelanjakan jalan Allah ni, ya. Dalam saat yang cermat itu bangunlah Sayyidina Uthman bin Affan menyuarakan sokongannya yang amat menggembirakan. Tiba-tiba Sayyidina Uthman bin Affan ni bangun, maksud dia menyahut, ya. Beliau waktu itu baru saja mendapat keuntungan yang besar dari perniagaannya. Sayyidina Uthman bin Affan ni orang kaya, dia pergi berniaga, tentu dia dapat keuntungan besar. Bila Nabi tanya ada siapa nak sanggup maksudnya membelanjakan harta benda dia untuk ke jalan Allah ni, iaitu untuk berperang ni, bangun Sayyidina Uthman bin Affan, maksudnya dia bangun mengaku, ya. Sambut beliau, kata Sayyidina Uthman bin Affan, ya Rasulullah, alayya mi'atun minal ibili birihaliha wa ihmaliha. Apa Sayyidina Uthman kata? Atas saya 100 ekor unta. Sayyidina Uthman bin Affan ni ada 100 ekor unta bersama kenderaannya. Orang dulu unta adalah kenderaannya, ya, dan muatannya sekali. Atas unta tu ada 100 ekor, kata Sayyidina Uthman. Atas unta tu ada muatan, ada barang-barang dia. Maksud untung dia berniaga tadi, hasil barang dia tadi. Jadi dia sanggup untuk bagi 100 ekor unta ni untuk ke medan perang tadi, bagi pembelanjaan ke medan perang tadi, perang Tabuk tadi, ya. Dia mengaku di hadapan Rasulullah ketika itu di atas mimbar. Demikian juga Sayyidina Uthman menambahkan lagi sokongannya sebanyak itu kepada Rasulullah yang sedang di atas mimbar. Dia kata 3 kali, ya, dia kata atas saya 100 ekor unta bersama kenderaannya dan muatannya. Dan sewaktu telah turunnya, Nabi turun daripada mimbar, Sayyidina Uthman bagi kali yang ketiga dan yang akhir menambahkan sebanyak yang tersebut itu. Tadi dia kata 100 ekor unta, ya, sekali barang-barang yang ada atas belakang unta tadi nak bagi untuk ke medan perang Tabuk tadi. 3 kali dia sebut, maksud 100 ekor unta bersama barang, 100 ekor unta bersama barang muatan atas belakang unta tadi. Jadi bila sebut 3 kali berarti 300 ekor unta bersama dengan barang-barang muatan hasil jualan keuntungan dia, ya, Sayyidina Uthman bin Affan tadi. Maka berjumlah semuanya 300 ekor unta. Sampai 300 ekor unta Sayyidina Uthman bin Affan sanggup bagi, dengan kenderaan dan muatannya, dengan barang-barang yang ada atas unta itu pun semua nak diinfakkan, nak diberi untuk ke medan perang Tabuk. Hebatnya 300 unta bersama dengan barang-barang yang duduk atas belakang unta itu, ya. Untung dia berniaga. Inilah sebagai satu contoh yang pernah berlaku, menunjukkan cara yang dikatakan penjualan diri kepada Allah. Dia sanggup bagi harta benda dia tadi, unta-unta dia, barang-barang dia tadi untuk di jalan Allah, yang bererti juga berkorban pada jalannya, berkorban pada jalan Allah, ya. Sekianlah, wallahu a'lam. Jadi kita fahamlah ya bahawa hidup kita ni biarlah kita menjualkan diri kita kepada Allah Ta'ala, iaitu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Jangan kita jadi golongan yang kedua tu, golongan yang melakukan larangan-larangan Allah, ya. Okey, kita akhiri majlis ilmu kita dengan bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban li dzikrik
وقلبا مقوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita sudahi majelis ilmu kita dengan kafaratul majlis dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Saya minta ampun dan maaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Ya, alhamdulillah. Ya.